Oke, salam kawan-kawan, ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini, dan saya harap kawan-kawan di luar sana sentiasa sehat seperti biasa. Pencerahan saya berkenaan dengan isu PRN ke-12 Negeri Sarawak yang akan berlangsung mungkin tahun ini. So, ada kenyataan yang dikeluarkan oleh Naib Presiden GPS ataupun PBB, yaitu Datuk Abdul Karim, berkenaan dengan isu tiada sembarang rundingan berkenaan dengan kursi di PRN ke-12 Negeri Sarawak dengan PN. Jadi kenyataan yang dikeluarkan itu bukan satu tamparan, sebenarnya itu adalah satu strategi politik GPS. Jadi untuk pembangkang, untuk PHS jangan percaya ini. Dan saya lihat di media sosial ramai yang membuat andaian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Politik di Sarawak itu berbeza dengan politik yang ada di negeri di dalam Malaysia ini. Untuk pengetahuan juga bahwa Dewan Undangan Negeri Sarawak saja menggunakan bahasa Inggris. Jadi dia berbeza. Di negeri mana yang menggunakan bahasa Inggris? Dewan Undangan Negeri Sarawak saja yang menggunakan bahasa Inggris. Oke? Karena dia termaktub dengan MA 63. Karena itu kerajaan pusat untuk siapa pun tidak boleh nak menyangkal apa yang kerajaan Sarawak nak lakukan. Berbeza dengan kerajaan negeri Sabah walaupun sama-sama menggunakan MA 63. Karena apa? Karena ini dengar orang Sabah. Karena itulah baiknya juga Sarawak tidak memasukkan UMNO ke negeri Sarawak. Apabila UMNO masuk ke dalam negeri kita, dia akan boleh ubahkan bagai-bagai. Ini ada baiknya juga lah. Saya kritik juga GPS nih. Dan GPS ini, dia punya strategi untuk nak kekal berkuasa. Dia memang tak nak masukkan. UMNO dulu pun dia tak nak masukkan. Karena apa? Kalau dia masukkan UMNO, GPS akan tumbang. Mungkin UMNO boleh dapat kursi dan GPS akan tumbang di Sarawak. Kenapa? Karena Sarawak berbeza dengan Sabah. Sarawak itu mempunyai kaum lain ataupun Dayak 60%. Beza dengan negeri-negeri lain. Jadi kalau politik Sarawak ini tadi masuk UMNO waktu itu pasti boleh tumbang. Karena parti lokal di Sarawak ini banyak, seperti Sabah juga. Jadi GPS ini untuk mengekalkan diri dia sebagai penguasa parti di sana. Kalau Bersatu dan PAS nak masuk, orang sudah tahu. Apalagi di zaman dunia IT ini, zaman internet nih, orang dah tahu. Dulu sewaktu Tun pegang Bersatu nih, sudah dia perkatakan bahwa Bersatu ini parti Melayu. Sudah jelas. Hari ini kalau mereka nak ting-tong sikit pun, orang Sarawak dah berpikiran seperti itu dan dah tahu bahwa Bersatu ini adalah parti Melayu. Orang Sarawak tidak akan boleh terima walaupun Melayu Sarawak. Apalagi PAS. PAS kalau masuk ke sana, kita sudah tahu bahwa PAS ini di sini pun di Semenanjung dia menggunakan isu agama, menggunakan isu perkauman. Jadi sampai ke Sarawak, dia akan memecah belahkan GPS lagi. Karena dia GPS akan jadi rosak. Jadi GPS tak nak mereka masuk, biar kami yang lawan. Ini dia punya strategi untuk kekal berkuasa. Tetapi saya nak ingatkan kepada parti komponen PH yang ada di Sarawak seperti PKA dan DAP Sarawak, mereka berhati-hati di sini. Begitu juga Amanah, mungkin Amanah ada masuk ke Sarawak, saya belum tahu. Tetapi untuk PKA dan DAP Sarawak, mereka harus letakkan kursi mereka. Karena strategi yang dimainkan oleh GPS ini adalah strategi lama. Dan parti lokal yang ada di Sarawak itu jangan dipercayai. Saya harap PKA ataupun DAP jangan mempercayai parti lokal yang ada di Sarawak nih. Mereka mengatakan hari ini dia punya nih manifesto dia macam ni, macam ni. Di akhirnya nanti setelah mereka menang dicalonkan jadi wakil rakyat, tahu-tahu lompat parti. Dia sama macam Sabah. Dia bukan lompat satu orang, dua orang. Satu komponen partinya lompat ke GPS. Jadilah gabungan, itulah gabungan Parti Sarawak. Dulunya PBB. Bila mereka menang memerintah, kita tengok. Barisan Nasional, dia juga. PH, dia juga. Bersatu. PN, dia juga. Dia mana-mana parti di persekutuan yang menang,
parti pemerintah, dialah akan gabung. Kalau betul-betul dia punya niat untuk nak membantu rakyat, niat tidak berpolitik sangat, kenapa dia boleh ikut bergabung dengan PN yang ada hari ini? Dan hari ini kita lihat bahwa GPS tak boleh diguna pakai lah. Kenapa dulu bergabung dengan PHS menang, dia ikut PHS. Bila PHS macam ni, dia keluar. Dia pergi pula masuk ke ni. Sebelum tu UMNO, kita cerita sebelum tu. UMNO, Barisan Nasional, menang. Dia ikut Barisan Nasional. Barisan Nasional tumbang. Dia tukar nama PBB itu kepada GPS. Masuk pada PHS. PHS dijatuhkan dengan pengkhianatan. Dia pun ikut serta dengan geng pengkhianatan. Masuk dengan PN yang ada hari ini. Jadi, ini adalah satu parti politik yang pada saya, sebagai anak Sarawak, tidak sesuai. Tidak ada pendirian. Jadi, apa yang dia perjuangkan selama ini? Dulu, sampai pergi dekat England. Cerita MA63, nak buat kajian. Sampai hari ini kajian tu pun tak tahu ke mana. Pergi makan angin lah, buat klaim. Ini satu asas yang rakyat Sarawak harus lihat. Yang mana yang kalau kita lihat, ini diperjuangkan oleh saudara Iswadi Mondi. Banyak isu yang dia dah keluarkan untuk rakyat Sarawak. Dan benda itu, apa yang dia perceritakan itu adalah satu kenyataan yang betul. Tetapi banyak rakyat Sarawak yang termakan gula-gula kerana ramai rakyat Sarawak yang tidak tahu bahawa cyber trooper GPS itu sangat kuat. Saya dulu tidak tahu. Saya tak main media apa semua, saya tak tahu apa ini cyber trooper. Apa yang mereka lakukan, saya tidak tahu sebenarnya. Hari ini baru saya tahu bahawa cyber trooper ini, dia buat pancing di media-media ini. Dengan kata-kata yang seperti ini, memburukkan ini, secara halus. Jadi ini yang termakan oleh orang-orang kampung yang tidak tahu apa-apa nih. Ini yang berlaku di Sarawak hari ini. Jadi saya harap, seperti saudara Iswadi Mondi, saya harap PRN ke-12 ni dia dapat jadi calon lah. Saya harap Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim melihatlah sisi ini. Karena dia pun banyak juga jasa ada dekat Sarawak sana, terutama di bahagian-bahagian Kuching tu, seberang sungai tu. Kongke seberang sungai tu. Karena kawasan tu kawasan Melayu lah, ngam lah dengan dia. Jadi saya harap dia berjaya lah. Begitu juga dengan kawasan-kawasan lain. Sebenarnya banyak kawasan lain yang boleh PKR ataupun DAP conquer di Sarawak tu. Cuma mereka tidak bekerja keras. Ini kalau menurut saya. Banyak bahagian-bahagian yang mereka tidak betul-betul masuk dan tidak mainkan peranan. Sebenarnya peluang untuk PHS menang di Sarawak itu luas. Cuma mereka tidak lakukan. Kalau mereka lakukan kerja daripada hari ini, turun padang pada hari ini, seperti mana yang MP-MP YB di Semenanjung buat, saya percaya perkara ini mereka boleh bukakan minda rakyat dan boleh menang di PRN Sarawak ke-12 ini. Saya yakin itu. Cuma bagaimana mereka nak laksanakan kerja mereka. Apa yang saya lihat hari ini, mereka tidak lakukan banyak hal seperti ini. Memang ini adalah satu cara politik di Sabah dan Sarawak. Apabila dah menang, hilang daripada pandangan. Tak kira pembangkang ke, tak kira daripada pemerintah ke, selalu macam ni. Jadi inilah yang kita lihat. Sebab itu kawasan di sana, kalau yang pendalaman, tidak ada pembangunan. Kerana apa? Kerana wakil rakyat selalu tidak timbul. Dalam keadaan susah, rakyat susah nak mencari wakil rakyat di sana. Jadi kalau kita boleh menyantuni rakyat daripada hari ini, seperti mana yang saya katakan ini tadi, boleh. Saya yakin kalau yang mana wakil rakyat lakukan contoh yang baik, yang kita lihat yang mana saudara Iswadi Mondi lakukan, kalau wakil rakyat PKR ataupun DAP yang lain lakukan hal yang sama, saya yakin Sarawak itu boleh ditawan oleh PH untuk kali ini. Saya yakin itu. Tetapi kerja ini mereka tidak lakukan. Mereka cuma datang mainkan politik di waktu pilihan raya, pencalonan. Selepas itu hilang. Inilah yang berlaku. So, itulah hakikatnya. Dan itulah hakikat juga yang saya mengatakan kenapa saya mengatakan
ini adalah satu strategi GPS sebab mereka nak berkuasa, dan ini adalah bukan satu tamparan kepada Bersatu ataupun PAS. Sebenarnya ini adalah satu strategi politik yang dilakukan oleh GPS. Kerana dengan cara inilah mereka kekal berkuasa. Kalau mereka berkuasa, mereka tetap juga bersama satu tim ini tadi. Timnya yaitu PN ni lah. So, sekian saja pencerahan dari saya. Walaupun saya tidak pandai, tetapi harap yang sederhana daripada saya ini boleh membuka sedikit minda kita sebagai rakyat bahawa pembohongan yang dilakukan dalam politik GPS ini, rakyat Sarawak harus lihat berapa lama lagi kita nak diperintahkan oleh mereka. Janjinya sampai hari ini kita tengok pembangunan di Sarawak, apa yang kita nampak, terutamanya di kawasan-kawasan Dayak. Bangun, pikirkan. Oke, sekian dari saya, dan saya harap apa yang saya perkatakan ini manfaat bagi kawan-kawan, bagi rakyat Malaysia, bagi semua orang yang ingin satu perubahan, satu demokrasi berlaku di negara kita ini. Sekian, terima kasih dari saya.